kanta cembung sebenarnya dia lebih kepada dekat sini adalah paksi utama. Paksi utama. Okey, paksi utama. Dan di sini biasanya adalah F lah. F adalah titik fokus yang memfokuskan keseluruhannya. Setiap kanta, setiap cermin ada fokusnya. Alright. So apa yang akan berlaku bila dia adalah kanta cembung? Macam nak ingat cembung? Kita dah belajar banyak kali. Kalau dia macam gemuk ni, so awak boleh ingat dia cembung. B tu gemuk juga kan? Kembung. Satu lagi adalah kanta cekung. Awak boleh ingat dia sebagai macam kurus sikit lah. Ini adalah kanta cekung. Kanta. Nanti berbeza dengan cermin. Cermin gambar dia lain sikit. Tapi kita go satu persatu. Sekarang adalah kanta tadi. Jadi langkah pertama gariskan lagi. Alur mesti selari dulu Alur yang selari. Seterusnya bila kena pada titik tengah kanta, dia akan terus ke fokus. Maksudnya dia menumpu lah. Menumpu. So arah sinar macam ni. Lepas tu dia akan menumpu. So sebab itulah nama dia adalah sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dibiaskan untuk menumpu. Untuk menumpu. Untuk menumpu. Menumpu di titik fokus. Boleh? Menumpu di titik fokus. Alright. Dan biasanya ada garis titik tengah kanta lah. Ini kanta cekung. Dan kita ada paksi utama. Ini adalah paksi utama. Okey. Bila paksi utama, kita juga ada fokus F. Yang mana semua titik tu sinar tu akan terkena pada fokus lah. Okey, bila dia adalah kanta cekung. Okey, kanta cekung. Dia akan di sini kita akan selarikan dulu. Selarikan garis Selarikan. Dan bila dia selari, dia akan mengenai fokus dengan garis putus-putus. Yang ni dia garis yang tebal. Okey. Sama juga dengan yang bawah ni, kalau kita selarikan dan dia akan putus-putus. Dan dia pakai pembaris Okay. Arah sinar. So ini adalah jarak fokus. Jarak fokus. Okey. So sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dibiaskan untuk mencapah. So kalau boleh nampak, gambar ni dia telah membesar. Okey, mengembang ataupun mencapah lah. Tadi tu dia tertumpu. Okay, tadi dia tertumpu, sekarang dia mencapah. Itu saja. Dalam bahasa Inggeris, nama dia adalah diverge. Okay, diverge. Boleh? Siap So saya ulang semula kerja penghasilan video itu, kita akan present minggu depan. Present. Hantar je PM tepi. Nanti kita akan ada satu juri yang saya akan lantik lah. Kita tanya cikgu mana yang sudi juri. Takkan saya lah kan. Tina. Alright. So hantar je. So another 1 week lah. So saya bagi awak masa lah. Masa yang sangat itulah. Sangat besar sangat tu kan. Sangat sempat kan? Ke tak sempat juga? Sempat lah kan? Alah kalau tak buat sekejap je. Ada yang dah siap kan? Cuma yang dah siap tu kalau nak prepare lagi pun tak ada masalah. Boleh je. Okay, boleh je Okay. So kita yang lain tu saya rasa boleh baca sendiri buku kerja awak kan? Cumanya eksperimen. Saya kat rumah pun tak ada kanta nak buat eksperimen untuk awak. So kalau objek tu di infinity, ini buku kerja Boleh rujuk buku kerja Saya cepat dengan pantas kita discuss gambar dulu image. So A dah ada jawapan. Songsang adalah inverted. Dia adalah read. Nak ingat senang je. Read. Okay. Apabila objek di infinity.
Alright. So biasanya kita akan ikut ni lah akronim ni untuk ingat. RID. Nama dia Real Inverted Diminish. Untuk soalan B pula. Soalan B, bila objek U saya, jarak image saya berada lebih besar daripada 2F, saya punya image akan jadi RID juga. RID. So dalam bahasa Inggeris lebih mudah untuk ingat sebenarnya. Real Inverted Diminish. Diminish diperkecilkan. Next, 1C. Bila U betul-betul atas 2F. So dia akan jadi RIS. Real Inverted S. S means that same size. RIS. Okay. 1D. 1D. Untuk gambar itu, dia akan jadi RIM. Real Inverted Magnified. Magnified adalah, magnified kan pembesaran. Membesar lah. Bila sampai dekat sini, dia dah magnified. And then 1E. 1E dia adalah VUM. V-U-M. V means virtual. Virtual adalah maya. Dan jadi upright. Kat sini gambar dah jadi tegak. Dan magnified lah. Magnified. So untuk bahagian ni, ingat dalam bahasa Inggeris lebih baik sebenarnya. Kalau bahasa Melayu dia jadi SDN dan sebagainya, macam susah nak ingat. Tapi better macam ni lah. Awak ingatlah read, RIS, RIM, VUM. Boleh lah bergantung pada jarak objek tadi. EF, 1F. Ini akan jadi VUM juga. Okay. Itu saja. Boleh nanti boleh teruskan dan sebagainya lah. Alright, seterusnya. Page seterusnya adalah muka surat 172. Yang mana itu adalah kanta cekung pula. Kanta cekung, walau apa pun objek awak, dia punya image mesti ini je. Dia akan jadi VUM je. V-U-M. Walau macam mana gambar pun, dia ada satu saja outcome. Iaitu dia adalah virtual, upright dan magnified. Virtual means maya, upright, tegak dan diperbesar. Itu saja untuk kanta cekung. Okay. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Alright, so 11/11. Tak lah. Boleh? Okay, so saya akan, bila kita bermeet, kita akan buat latihan. Okay, kita akan buat latihan sama-sama lah. Alright. Walau bagaimanapun, saya akan tinggalkan satu kerja rumah untuk awak. Yang mana kerja rumah ni awak submit lah, satu je. Video tadi dengan satu helai soalan latihan. Kena kira lah. Tak best buat tak boleh latihan kan. Okay. So hari ni kita terus sambung ke muka surat 172. 172 Boleh tengok sama-sama. Boleh dapat tengok. Muka surat 172. Okay, so Raja menunjukkan image I. Ini adalah di muka surat 172. I bagi objek O yang terhasil oleh kanta cembung. Ketinggian HO ialah 6 cm. 6 cm. Okay, ketinggian HO dia adalah 6 cm. Boleh? Dan apakah H image? Baik, ini adalah soalan pembesaran. Atas sikit je ada formula. Betul? So formula dia adalah M sama dengan H ketinggian bagi image bagi dengan ketinggian bagi objek. Okey. Juga sama dengan jarak image bagi dengan jarak objek. Okey. So dia adalah formula pembesaran. Boleh cuba? Okey. Apakah V? V adalah ini. Ini adalah V. Boleh? Dan U.
U adalah daripada pusat kepada objek. Ini U. Ini V. Okay. Jadi U bukan 100 U adalah berapa? Kira. Kita tengah tidur. 30 cikgu. Yes. U saya sama dengan 30 cm. Okay. Jadi V boleh direct lah. Dia adalah 70 cm. Boleh kira? Masukkan persamaan. HI yang kita nak cari. Okay. HI per dengan HO. HO telah diberi 6 cm. Sama dengan right. Cuba kira. Tak. Dapatlah HI. Boleh kira dan jawab? Boleh jawab? Ambil yang kalkulator tu Aspa. Ambil yang kalkulator tu. Kalkulator. Ambil. Suruh Aspa. Ambil. Serumah ke? Terbuka mic pula itu. Tak apa. Tak apa. Buka kamera pun okey. Tunjuk kau tengah kalkulator. Kan? Okey. Boleh cuba? Cubalah kejap. Kira. Lepas ni kita akan buat dalam grup WhatsApp lah. Saya bagi jawapan kat WhatsApp. Okay. Saya ingat macam tu kan? Tolak. Setuju tak setuju? Sikit lagi. Sikit lagi. Saya akan habiskan buku kerja. Lepas tu nanti kita akan bersambung di kumpulan kecil. Wah. Kumpulan kecil ni. Dah kira? Yes. Cik Amirul. Nak bagi jawapan? Amirul dah angkat tangan. Ada? 14. Yes. 14 jawapannya. Yang lain cuba kira juga dan tulis jawapan. Dapat cikgu. Dapat 14 juga. Yang lain yang girls. Girls dah kira. Okay, boleh kira kalkulator. 14 Farisha. Terima kasih Farisha. Lagi yang lain, kita tunggu sikit masa untuk orang lain jawab. Itu je saja saya nak tahu awak berbuat sesuatu lah daripada kita jam tengok je kan. Ataupun ni, boleh kira lah. Cikgu, video saya gempak cikgu. Dimanipulasi adalah jarak objek. Buat hubung je lah jarak objek U. Lepas tu pembalik ubah bergerak balas adalah jarak image. U dan last sekali pembalik ubah dimalarkan adalah panjang fokus kanta. Okay, so kita harap kita boleh buat di sekolah nanti insyaAllah. Satu hari kot mungkin. Ataupun kelas tambahan tu. Boleh Kita buat eksperimen Settle. So last sekali untuk dia punya kesimpulan muka surat 174. Kesimpulannya adalah apabila jarak objek U berkurang, okay, jarak image B bertambah. So saya screenshot untuk jawapan okay, ni muka 174. Okay, kita cuba as far as we can. This is it. Ini adalah kerja rumah untuk minggu ini di samping video itu. Satu je. Okay. Sebab bila ada latihan barulah nampak macam dah faham. Ya. So kerja rumah untuk hari ini perlu disubmit. Tak payahlah pakai Padlet ke apa kan. Pakai je lah WhatsApp. Send je terus 175. Awak pun kalau takat 11 orang boleh lagi saya punya handphone tu menampung 175 boleh cuba latihan nombor 1. Sahaja. Satu je. Boleh? Ini adalah kerja rumah. Boleh? Kerja rumah. So ni pun saya screenshot. Satu je. Jadi arahannya send jawapan pada saya. Boleh Okay, saja. Kerja rumah.
Satu je. Cumanya untuk kerja rumah, apa yang perlu ingat? Awak perlu ingat dekat atas tu, formula dia 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Ini adalah formula yang kita perlu tahu. Dan bila dia adalah kanta cembung. Bila kanta cembung, saya punya nilai F akan jadi positif. Okay. Dan image-nya bila kanta cembung dia akan jadi real dan di sebelah kanta lah. Boleh baca kat atas. Yang kedua, bila dia adalah kanta cekung. Bila dia kanta cekung, F saya akan jadi negatif. Itu saja. Boleh cubalah cuba dulu. Sebab matematik dia formula tu je, pecahan. So sekarang adalah masanya kita akan buat soalan yang kedua. Soalan kedua Soalan nombor 2 Okey. So yang lain-lain ni saya akan cuba send dekat grup lah sebab dia punya informasi je. Alright. Informasi boleh Tu saya hari ni nak cuba kita sekejap dengan Google Meet, sekejap lagi kita di WhatsApp. Kan? Alright. So nombor 2, kita buat sama-sama Boleh baca sama-sama. Satu sumber cahaya diletakkan di sebelah kiri kanta. Di sebelah kiri kanta dengan panjang fokus. Panjang fokusnya adalah 12 cm. Imej yang terbentuk dibesarkan. Imejnya dibesarkan sebanyak 6 kali ganda. 6 kali ganda. Di sebelah kanan. Tadi objeknya di sebelah kiri. Objek kiri, kanannya adalah image. Kiri kanan. So tengok dekat atas tu nota sikit. Sekarang ni image ni tak pasti lagi kan? Okay. So image yang terbentuk 6 kali ganda di sebelah kanan kanta. Apakah jenis kanta? Okay. Apakah jenis kanta yang digunakan? Okay. So kalau tengok dekat atas. Okay. Kalau dia kanta cembung. Bila dia kanta cembung. Okay, tengok dekat nota atas Bila dia kanta cembung. Kanta cembung membawa maksud imejnya nyata dan dia di sebelah kanta yang bertentangan. Bertentangan dengan objek. Bila dia kanta cekung. Bila dia kanta cekung, dia adalah imej maya dan dia di sebelah yang sama. Di sebelah kanta yang sama. Jadi melalui penyataan dua ni, dia adalah kanta apa? Cembung ke cekung? Sebab penyataan kita tadi, kita ada satu objek di kiri, satu lagi ke kanan. Dia ada dua belah. Okay? Jadi dia adalah kanta cembung. Okay. Image dia di sebelah yang sana. Maksudnya dia ada dua belah. Kalau cekung ni, cekung bermaksud dia semua kiri je. Boleh Okay. So saya sampai sejam je Nanti sejam lagi kita akan ber-WhatsApp. Boleh Alright. Okay. So dekat sini boleh faham kenapa dia kanta cembung? Sebab kanta cembung tadi, dia punya image tadi mestilah di sebelah yang bertentangan. Maksudnya bila dia kata cembung, dia punya gambar ada yang kiri, ada yang kanan. Boleh? Bila dia kata cekung, dia dua-dua kat sini. Okay, imej di sebelah kanta yang sama. Okay? Boleh rujuklah awak punya muka surat kanta. Itu cerita dia. Oh, okay. So mungkin image saya bagi warna biru. Image. Yang ini pula image dia warna biru. Boleh So boleh cuba fahamkan kalau cembung image kiri, objek kiri, image dia sebelah sana, kanan. Okey. Tapi kalau kanta cekung, objek dekat kiri, image dia pun dekat kiri juga. So untuk soalan ini ada yang kiri, ada yang kanan. Jadi dia adalah kanta
cembung. Okay, jangan risau Okay, so kita cuba hasil. Image yang terhasil. Okay, berada. Bertentangan. Berada bertentangan dengan kedudukan kanta. Dengan kedudukan kanta. Kita di muka surat 175. Okay, dengan kedudukan kanta dan objek. Okay, so image yang terbentuk. Image yang terbentuk. Image yang terbentuk adalah image nyata. Okay, berdasarkan maklumat tadi lah. Image nyata. Alright, selesai? Boleh Okay. Boleh? Seterusnya adalah pengiraan saja. Untuk soalan B, apakah jarak? Jarak objek. Apakah jarak objek? Okey, apakah jarak objek? Boleh? Okey, soalan B. Apakah jarak objek? Daripada formula M sama dengan V per U. Daripada maklumat, F saya adalah 12 cm. Dan bila dia kanta cembung, dia adalah positif 12 cm. Kalau dia cekung, dia automatik negatif. Okey, tu F sebab dia adalah kanta cembung. Okey, dan dia kata diperbesarkan 6 kali. Jadi M saya adalah 6. Itu saja. So 6 sama dengan V per U. Boleh? So kita dapat sedikit algebra. Daripada sini V sama dengan 6U. Boleh algebra sini? Boleh Okey. Seterusnya formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey. Boleh Okey, 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. 1 per U tambah V saya 1 per 6U. Nampak? Algebra sikit sebab tu lah kita buat sama-sama. Sebab dia susah sikit. So 1 per 12. Boleh matematik saya? Boleh teruskan selesai ke? Tak boleh kan? Sebab kita kena samakan pembawah. Okey. Jadi kena samakan pembawah. Ini kena darab dengan 6. Ini pun darab dengan 6. Boleh? Matematik pecahan kan? Okey. Boleh So saya sambung dekat sini. Akan dapat 6 per 6U tambah 1 per 6U sama dengan 1 per 12. Baru boleh ditambahkan Boleh 6 tambah 1, 7 per 6U sama dengan 1 per 12. Ini 6. Okey. So darab silang berapa tu U? Kira cepat. 2 minit untuk kira. Start. 2 minit untuk kira cepat. Ambil kalkulator cepat. Kira tak dekat sini. Ataupun perlukan bantuan. Ni darab silang je lah. Ini darab sini kan. So 7 darab 12 sama dengan 6U. Dah selesaikan sikit dah tu. Boleh buat? 14 cikgu. Ya, jawapannya adalah boleh jawab kat situ. 14 cm. Boleh kira Boleh. 14. Thank you Husna. Terima kasih. Ada lagi sahabat-sahabat kita yang nak jawab ke nak bagi masa untuk jawab? Sebab lepas ni dia dah macam melengkapkan buku kerja. Amirul, terima kasih. Saya akan bersambung di WhatsApp je lah. Nanti saya akan buat recording sikit, lepas tu saya send. Ya. Ke awak nak dalam picture yang lebih jimat data? Mungkin masalah data sahabat-sahabat kita ni kan. Itulah kita nak bersoal jawab sikit. Cikgu.
Yang lain ni semua hanya untuk maklumat. Lepas tu dah habis bab. Okay, so next week kita akan buat latihan yang last kali, soalan struktur yang lebih kepada kertas untuk awak periksa. Okay, boleh Dah, saya akan habiskan. Lagi 14 cm, ada lagi yang nak jawab? Usna dengan Amirul je yang sedang mencuba. Yang lain mana? Usna, Amirul lagi? Boleh kira 14 cm? Tekan-tekan. Okay, dapat I know, terima kasih. 14 Okay, so yang lain lepas ni saya akan sambung dekat WhatsApp je. Saya akan tulis, lepas tu saya akan scan. Boleh suarakan pendapat? Ada? Tak ada? Tak ada juga? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak Yang ada. lain? Yang tak dapat dikesan tu? Mimi okey Mimi? Dah? Ada soalan? Tu saya nak send dekat group je lepas ni. Sebab dah nak habis bab ni. Okay, nak habis bab ni. Sebab ni pun dalam repetition balik je. Ulangan semula. Jadi saya rasa tak perlu lama lah Okay. Cumanya boleh buat latihan. Yang tadi tu adalah sebagai latihan. Okay, Husna ada masalah lain. Itulah. Saya akan buat sejam je. Sejam je. Kadang-kadang itulah. Ada lagi? Boleh suarakan. Saya open je nak cerita-cerita. 10-11. Okay, semua orang boleh masuk. Background tu baik ya. Okay, lepas ni Asfa host. Boleh je, boleh je. Boleh Alright. Boleh je. So kita sambung dekat WhatsApp. Saya akan send cerita-cerita dia sampai lebih kurang pukul